Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berkumpul pada liqa yang pertama bagi sesi bacaan kitab Muraqi atau Muraqil Ubudiyah karangan Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu anhu, daripada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelum kita memulakan bacaan kitab, sebaiknya untuk kita kenal terlebih dahulu siapa yang mengarang kitab ini. Al-Imam Al-Ghazali ini ma'ruf, al-ma'ruf la yu'arraf, yang dah dikenal, maksudnya tidak perlu diperkenalkan lagi, cuma sekadar memperingatkan dan juga untuk kita ambil pengetahuan dan menyebutkan nama orang-orang saleh ini akan turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bacakan sedikit tentang Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, tentang sejarah hidup beliau, bagaimana kehidupan beliau dan nama beliau dan sebagainya, untuk kita menambahkan kecintaan kita kepada Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Jadi nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah Muhammad ibn Muhammadin Tusi Al-Ghazali, yang digelar dengan Abu Hamid. Jadi nama beliau Muhammad bin Muhammadi ibn Muhammadi At-Tusi Al-Ghazali, dan kunyah beliau adalah Abu Hamid, dan beliau dinisbahkan kepada Tusi. Ini nisbah kepada Madinah di Khurasan, satu bandar di Khurasan yang Al-Imam Al-Ghazali dulu tinggal di situ, dan di situ terdapatnya kubur Sayyidina Sultan Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid di Tusi, dan Tus ini dibuka pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Manakala digelar dengan Al-Ghazali, manakala Ibnu Khallikan rahimahullah, beliau membaca nama Al-Imam Al-Ghazali dengan disyaddahkan zai, ini Ghazali. Karena kata Ibnu Khallikan, ini dinisbah kepada Al-Ghazal. Jadi ini mengikut adat kepada ahli Khawarizmi dan juga ahli Jurjan. Jadi kalau mereka nisbah kepada kerjaan masing-masing, pekerjaan yang dibuat oleh keluarga, contohnya keluarga tadi terlibat dengan pembuatan ghazal, iaitu berkait dengan bulu binatang ataupun mengait bulu, maka dikatakan namanya ghazal. Maka Ibnu Khallikan rahimahullah mengatakan Imam Ghazali namanya Al-Ghazali. Maka kebanyakan ulama mengatakan bahawa namanya adalah Al-Ghazali. Ghazali iaitu nisbah kepada Ghazalah, iaitu kampung di Tus. Dan ada ulama banyak yang menerima perkara tersebut, malah hatta Al-Imam Nawawi Jawi juga mengatakan bahawa nisbah Al-Imam Al-Ghazali adalah dengan tidak disyaddahkan zai, dibacakan dengan fathahkan zai sahaja. Ini mukhaffafah, tidak perlu disyaddahkan. Dan ini khilaf yang masyhur, dan ini yang disebutkan oleh As-Sam'ani dalam kitab beliau Al-Ansab. Tamam. Ini secara ringkas berkenaan dengan nama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Imam Al-Ghazali lahir pada 450 Hijriah, dan ayah beliau bekerja sebagai tukang kait bulu binatang dan menjualnya di kedai di Tus. Dan ketika hampir ayah beliau wafat, dia telah mewasiatkan anak beliau, iaitu Sayyidina Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, dan juga Ahmad ibn Muhammad, ini adik kepada Al-Imam Al-Ghazali, kepada seorang sufi yang fakir untuk menjaga beliau, dan diberikan kewangan. Kata beliau, ini yang saya wasiatkan, saya tinggalkan kewangan saya ini untuk diselenggarakan kehidupan anak saya berdua ni, untuk jadikan mereka ni orang yang berguna pada masa akan datang. Karena antara sifat ayah beliau ni, yang pertama, beliau fakir dan saleh, orang yang saleh.
dia tidak makan melainkan daripada kasbiyadih. Illa min kasbiyadih. Daripada tangannya sendiri, yang dia bekerja sendiri. Dan setiap hari dia akan pergi ke majlis para ulama. Ketika dia pergi ke rumah, kalau pergi ke majlisnya para fuqaha, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku anak yang faqih. Ketika dia pergi kepada majlisul wa'az atau majlis ceramah umum begitu yang disampaikan dengan bentuk ilmu kesufian, ilmu penyucian jiwa, maka dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan anakku wa'idhan. Salah seorangnya. Maka Allah memperkenankan doa ayah kepada Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid. Dilahirkan beliau dengan hasil doanya ayah beliau untuk menjadi faqih, dan dilahirkan adik beliau itu Imam Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghazali menjadi seorang sufi. Dan ketika diserahkan kepada sufi yang soleh tersebut, maka sufi tadi menjaga anak berdua ini dengan penuh kasih sayang dan diserahkan kepada guru, diajarkan. Dia yang sendiri yang mengajarkan, bukan ini pun orang alim. Dan setelah diajar berapa lama sehinggalah habis keuangan yang telah disimpan oleh ayah Al-Imam Al-Ghazali. Maka kata si sufi ini, kata beliau, wahai anakku berdua, saya dah habis dah duit yang saya gunakan untuk yang ayah kamu tinggal untuk saya dah habiskan semua dah. Maka kata saya ni seperti yang kamu tahu, i'lama anni qad anfaqtu alaikuma, kata beliau. Ma kana lakuma, saya dah infakkan seluruh apa yang milik kamu berdua. Wa ana rajulun minal faqri bihaitsu la mala li fa uwasikuma bihi. Saya kata, saya ni seperti yang kamu tahu, saya orang fakir, tidak ada harta untuk saya nak infak kepada kamu berdua untuk nak jaga kamu. Dan yang paling baik, dia kata, wa aslahu ma ara lakuma an talja'a ila madrasah. Yang terbaik pada waktu tersebut adalah kamu pergi ke madrasah. Kerana madrasah pada zaman tersebut memberikan kewangan, maksudnya siapa yang masuk ke madrasah akan diberikan pendidikan secara percuma, dan kemudian diberikan pula rawatib. Rawatib maksudnya dibagi beasiswa. Nah, dibagi pada setiap bulan, kemudian dapat makan pada setiap hari. Maka ini menjadi orang panggil menambahkan semangat untuk orang-orang yang tidak punya keuangan untuk mereka belajar bersungguh-sungguh untuk dapatkan makanan. Mungkin pada permulaan, kalau kata pada zaman tersebut ada orang yang mungkin niatnya pada mulanya untuk makan, tapi bila mana dah bergelumang dengan ilmu dan sebagainya, akhirnya mereka akan sibuk dengan ilmu pada waktu tersebut, dan mereka menjadi orang-orang alim pada zaman mereka. Dan berkat daripada apa yang telah dilakukan, maka akhirnya Al-Imam Al-Ghazali dan Imam Ahmad Al-Ghazali, mereka lahir daripada madrasah yang ada pada waktu tersebut, menjadi para pemuka umat pada waktu tersebut. Dan diceritakan Al-Imam Al-Ghazali mempelajari ilmunya pada permulaan di kampung beliau, iaitu daripada Sayyidi Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani. Ar-Razakani ini adalah guru pertama beliau. Kemudian beliau bermusafir ke Jurjan, bertemu dengan Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili, dan allaqa alaihi ta'liqatah, dan dia mentaklik ataupun menulis dawabit daripada apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Ini cerita yang disebutkan oleh Al-Imam As'ad Al-Mihanni. Al-Mihanni ini adalah murid kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata beliau, sami'tuhu yaqul qata'tu alaina at-tariq. Dia ceritakan bahawa dalam perjalanan pulang daripada Jurjan, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu telah bersama dengan rombongannya telah disekat oleh perompak jalanan. Dan katanya golongan ini, perompak ini mengambil kesemua harta yang ada dalam perjalanan tersebut, dan mereka pun berlalu. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, fatabi'tuhum, saya ikut ke belakang mereka. Faltafata ilaihim muqaddamuhum. Kemudian yang ketua dia berpusing tengok belakang, tengok Imam Ghazali duk ikut. Wa qala irji' waihak, katanya, celaka kamu baliklah, kata. Ikut apa? Wa illa halakta, ikut dia kan mati kamu lagi. Fa qultu lahu as'aluka billadhi tarju salamata minhu. Kata, saya minta kepada Allah Taala. Nah, walaupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Al-Imam Al-Ghazali nak beritahu kata ni waktu ni dalam ketakutan ni, tapi masih lagi sebut Allah. Jadi as'aluka billadhi tarju salamata minhu. Saya mohon kepada orang yang tarju salamata minhu, yang kamu sendiri minta keselamatan daripadanya. Siapa dia? Daripada Allah. Jadi kata dia, antarudda alayya ta'liqati faqat. Kalau kamu nak ambil harta, ambil lah. Tapi saya nak ta'liqat saya aja, kitab dhabit saya tu saja. Fama hiya bi syai'in tamtafi'una bihi. Dia tak ada benda lain yang saya boleh nak ambil manfaat melainkan ta'liqat saya tersebut. Faqala li ma huwa ta'liqatuk. Maka yang si perempuan tadi tanya kepada Imam Ghazali, apa dia ta'liqat yang kamu maksudkan tadi? Kata dia, faqultu, kata Imam Ghazali, kutubun fi tilkal miqlah atau miqallah, kitab yang ada dalam beg saya tu, saya nak daripada bekas tu. Hajartu li sama'iha wa kitabatiha wa ma'rifati ilmiha. Saya bermusafir daripada Tus ke Jurjan ini hanya semata-mata untuk nak mendengar kitab ini, kemudian menulisnya, dan kemudian untuk memahami kitab ini, mempelajarinya. Fadhahika. Apa ni, ketua perempuan gelak. Wa qala kaifa tad'i annaka 'arafta ilmaha. Macam mana kamu boleh mengaku kamu tahu ilmu dalam kitab ini? Wa qad aqadnaha minka fatajarradta min ma'rifatiha. Bila kami ambil, hang hilang terus ilmu. Maksud ilmu hang dalam kitab. Kami ambil habis. Nah, wa baqita bila ilmin. Maksud kalau kami ambil, hang kata hang pergi untuk nak mengaji. Kan kami ambil habis ilmu hang. Bila mengaji kata Allah. Thumma amara ba'd ashabihi fasallama ilayya al-mikhlah. Kata Imam Al-Ghazali terus lepas dia gelak tu, ketua perempuan gelak. Ketua perempuan tu suruhlah pembantu dia, pekerja-pekerja dia, perempuan-perempuan yang lain ni ambil bagi balik ta'liqat tadi kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kata Imam Ghazali kepada Al-Mihani, faqultu hadha mustantaqun antaqahu Allah liyurshidani bihi fi amri. Ini orang yang telah diutus oleh Allah untuk sebagai juru cakap menegur aku, kata Imam Ghazali. Kalau dia tak diutus untuk menegur aku, maka aku tak akan buat perkara yang sepatutnya aku lakukan. Falamma wafaitu, kata Imam Ghazali, Tus, bila saya sampai ke Tus, aqbaltu ala ishtighali 3 sinin. Saya terus mula menghafal balik semua ta'liqat saya tu selama 3 tahun. Hatta hafiztu jami'a ma 'allaqtu. Sehingga saya hafal semua sekali. Dihafal semua apa ni tulisan Al-Imam yang beliau telah pelajari, dhabit dan juga kitab-kitab yang beliau pelajari dihafal oleh beliau. Kata beliau, wasirtu selama 3 tahun. 3 tahun Imam Ghazali menghabiskan masanya dengan perkara tersebut. Bayangkan dalam 2 minggu ni, kalau kita di rumah, kalaulah apa ni boleh hafal apa? Rahabiyah. 2 minggu, sehari 5 bait. 2 minggu 10 kali 5 dah berapa? 50. 14 hari. Banyak tu. Kalau boleh mulang. Kalau kita menghafal apa ni, kalau pelajar penuntut ilmu lah, hafal mantik, hafal kitab Sulam Al-Munawraq Imam Akhdari, ada berapa puluh bait, 144 bait lebih kurang. Kalau dia hafal dalam masa seminggu ni, sehari kalau mengulang 10 bait pun rasanya masih banyak masanya. Kalau kata dilakukan sedemikian, insya-Allah khatam. Masalahnya kita lebih banyak masa dengan perkara lain. Wasirtu bihaitsu law quti'a alayya at-tariq lam atajarrad min ilmi. Dia kata saya hafal semua kitab saya tersebut selama 3 tahun, sehinggalah pada waktu tersebut kalaulah dicuri lagi kitab selepas ni, saya tak perlu lagi kitab-kitab tersebut. Semua dah dihafal oleh saya. Masya-Allah. Ini himmah aliyah yang ditunjukkan oleh Al-Imam Al-Ghazali sebagai teguran kepada kita semua sebagai penuntut ilmu yang patut untuk kita ambil perhatian dengan perkara tersebut. Baik. Dan kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ni bukan cakap seorang-seorang ni, saya ada orang di depan. Sebab tu tak orang nak kaku sangat. Kalau tak ada orang depan ni kaku juga. Cakap seorang-seorang pula. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali berhijrah pula ke Naisabur. Dan di Naisabur beliau bermulazamah dengan Al-Imam Al-Haramain. Yang inilah permulaan kepada kebangkitan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Dan beliau menguasai banyak bidang ilmu pada ketika mana berada di Naisabur.
Jadi dididik oleh Al-Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu, sehingga pernah disebutkan bahawa Imam Haramain mengatakan ketika Imam Ghazali mengarang kitab Mustasfa, maka kata Imam Haramain kepada muridnya ini, kata, qad dafantani, nah, kamu telah menanam aku sebelum aku mati, kata dia. Maksudnya kamu dah tenggelamkan aku sebelum aku mati lagi. Maksudnya murid tadi telah meningkat sebelum gurunya kembali bertemu dengan Allah. Ini pujian daripada guru kepada muridnya yang agung ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Karena itu kita mengatakan bahawa tidak lahir seorang murid yang agung tadi melainkan daripada gurunya yang agung. Anak singa tidak akan lahir daripada serigala. Anak singa tak akan lahir daripada kambing. Anak singa lahir daripada bapaknya singa dan ibunya singa. Maka nak melahirkan fuqaha, maka perlu mempelajari ilmu tadi dengan faqih. Nak melahirkan muhaddisin, maka perlu dididik anak tersebut oleh para muhaddisin. Dan begitulah seterusnya. Nak jadikan anak kita seorang doktor yang pakar, perlu dididik oleh seorang doktor juga sebelumnya. Barulah anak tadi akan lahir sebagai seorang yang menguasai bidang tersebut. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali pergi ke Baghdad pada tahun 484, dan di Baghdad beliau mengajar di Nizamiyah. Dan itu setelah dijemput oleh Wazir Nizam Malik. Beliau yang menjemput setelah kewafatan Al-Imam Haramain. Beliau dijemput oleh wazir pada waktu tersebut, menteri pada waktu itu, iaitu Nizam Malik, untuk Al-Imam Al-Ghazali memimpin Nizamiyah, yakni madrasah Nizamiyah. Dan pada waktu tersebut Imam Ghazali mudah dikenal oleh masyarakat dan juga dunia umumnya, dan ramai yang datang bermusafir untuk datang mempelajari ilmu dengan Al-Imam Al-Ghazali. Kerana Imam Ghazali terkenal sebagai seorang yang ahli munazarah. Di dalam majlisnya dihadiri oleh para ulama. Dikatakan majlis Imam Ghazali hadir di dalamnya hampir 400 orang, kesemuanya alim. Bukan penuntut ilmu, kesemuanya ulama, kesemuanya filosof, kesemuanya adalah fuqaha dan juga ahli dalam ilmu aqliyat dan naqliyat. Mereka hadir dalam majlis Imam Ghazali dan bermunazarah dengan Imam Ghazali, iaitu berdebat dan juga berbincang dengan Imam Ghazali, dan Al-Imam Al-Ghazali mematahkan hujah mereka dan juga menjelaskan kepada mereka, sehingga menyebabkan majlis Al-Imam Al-Ghazali menjadi majlis yang besar pada waktu tersebut. Dan sehingga datang perasaan dalam hati Al-Imam Al-Ghazali, mula merasakan kosong dalam hati pada waktu tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia mula merasakan bahawa dirinya berada pada puncak ketinggian, dan pada waktu tersebut beliau rasa perlu untuk beliau kembali kepada jalan uzlah dan qalwah. Dan mulalah Al-Imam Al-Ghazali meninggalkan jawatannya pada waktu tersebut dan bermusafir pada waktu itu dari negeri ke negeri. Dan diceritakan ketika Imam Al-Ghazali Imam Ghazali pernah pergi sampai di Makkah, kemudian beliau ke Baitul Maqdis, kemudian beliau patah balik semula ke Syam, ke Dimashq, kemudian ke Baitul Maqdis semula, kemudian ke Syam semula. Sampai di Syam, beliau banyak tinggal di Zawiyah Syekh Nasr al-Maqdisi di Jami' al-Umawi, dan disitulah sekarang ini disebut sebagai Zawiyah Al-Ghazaliyah. Zawiyah itu disebut Zawiyah Ghazaliyah kerana Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tinggal di situ dan mengarang Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat agung tadi dikarang di situ, iaitu di Jami' al-Umawi. Jadi dinisbahkan Zawiyah tadi kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Muhammad, mari sini. Baik. Kemudian ada satu kisah disebutkan, kata satu hari Al-Imam Al-Ghazali duduk di sahan, di ruang ruang legar Masjid Umawi. Sedang duduk di situ, kemudian ada sebahagian para ulama duduk bersama-sama mereka, dan datang seorang daripada kampung, datang tanya soalan. Al-Qurawi disebut sini. Orang kampung ni datang tanya dan kemudian tak boleh dijawab oleh para ulama ini. Ketika orang kampung ni macam dia dah tak ada jawapan, dia pun keluar. Masa dia keluar tadi, kemudian jumpa dengan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tanya, apa dia yang kamu tanya? Kan? Maka dia pun beritahu, kata, mari saya selesaikan masalah tersebut. Maka kata si orang kampung ni, dia kata,
inna kibar al-muftiyin ma ajabuni. Yang kibar mufti pun tak jawab. Mufti-mufti yang ramai dalam Masjid Umawi ni pun tak boleh jawab soalan aku. Wa hadha faqir ammi kaifa yujibuni. Dia kata, ni orang fakir ammi, sebab Imam Ghazali pakai pakaiannya pakaian yang sangat biasa. Dia tak tahu ni Imam Ghazali. Imam Ghazali ni asalnya adalah ketua pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Kemudian beliau melepaskan jawatan tadi, pergi jadi sebagai pakai dengan pakaian para sufi. Fuqara, orang tak kenal. Dan kemudian sampai bila dijawab soalan tersebut, maka para ulama mufti tadi panggil balik orang tadi dan kemudian tanya apa yang dijawab oleh Ammi tadi, orang biasa tadi, fakir tersebut. Maka bila diberikan jawapan tadi, terkejut para mufti ini dengan jawapan tersebut. Terus mereka pergi jumpa dengan Imam Ghazali dan dibincang. Dan akhirnya baru tahu tentang kedudukan Imam Ghazali. Maka mereka minta Imam Ghazali mengajar di Masjid Umawi pada waktu tersebut. Jadi Imam Ghazali kata, baik, insyaAllah esok kita akan mengajar. Esok insyaAllah. Dan malam tu Imam Ghazali keluar daripada Dimashq. Imam Ghazali keluar pada malam tersebut daripada Dimashq adalah kerana tak mau syuhrah tersebut. Ini ahwal para awliya. Itu kata Maulana Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ahwalul awliya la yuqtada bih. Ahwal para wali ini tidak wajib untuk kita ikut. Ini kerana ini ahwalnya Al-Imam Al-Ghazali, kedudukan beliau khutbul ummah. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau semua alim buat macam Imam Ghazali, pakai kosonglah masjid ni. Kita nak sampai kedudukan macam Imam Al-Ghazali tadi, masya-Allah tabarakallah, jauh dan kemudian sangat luar biasa keilmuan beliau. Dan setelah itu Al-Imam Al-Ghazali kembali semula ke Tus, dan ketika kembali ke Tus, beliau membuat madrasah di sebelah rumah beliau, dan ada zawiyah yang madrasah tadi digunakan untuk mengajar dan juga untuk diadakan majlis zikir dan juga majlis hadrah, yang mana dalam tu diadakan tempat untuk membimbing para fuqaha dan juga para sufi. Dan sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjemput Al-Imam Al-Ghazali pada tahun 505 Hijriah. Beliau kembali dalam keadaan yang sangat mulia. Diceritakan oleh adik beliau, Syekh Ahmad Ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau wafat pada hari Isnin pada waktu subuh. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali, kata Imam Ahmad Al-Ghazali, beliau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berwuduk pada waktu tersebut dan kemudian menunaikan solat subuh. Setelah menunaikan solat subuh, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, alayya bikafani, bil kafan, tolong bawa kafan aku untuk saya gunakan, kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka diberikan kafan, dan Al-Imam Al-Ghazali mencium kafan tersebut, diletakkan di atas dadanya, diletakkan di dahinya, kemudian diletakkan di dadanya. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'ala al-malik, dengar dan taat untuk saya masuk bertemu dengan rajaku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau terus berbaring menghadap ke arah kiblat, dan pada pagi tersebut beliau dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Al-Ghazali sudah bersedia dengan kewafatan beliau dan sudah merasai kehadiran tersebut, dan ini adalah perkara yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wafatnya Al-Imam Al-Ghazali, maka hilanglah salah satu daripada pemuka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji dan yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan beliau, dengan amalnya beliau. Karena tulisan yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali bukan tulisan semata-mata habr, bukan semata-mata dakwat sahaja, tetapi tulisannya adalah amal. Ini adalah hasil amalnya beliau. Inilah apa yang beliau amalkan dan apa yang beliau lakukan. Karena itu apa yang kita akan baca ini adalah daripada tulisan seorang yang beramal sebelum beliau menulis ilmu tersebut. Maka itu menyebabkan hati kita akan berpaut dengan apa yang dikarang oleh
Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tamam. Jadi kita mula baca kitab. Dan kemudian kitab ini disyarahkan oleh kitab yang kita akan baca ni, kitab Bidayatul Hidayah. Dan ini kitab yang sangat bermanfaat. Ada terjemahannya oleh Syekh Abu Ya Syekh Fahmi Zamzam. Jadi kalau di Malaysia yang tidak boleh berbahasa Arab, boleh untuk gunakan kitab Bidayatul Hidayah tersebut. Cuma saya di Mesir ni kita akan baca syarahnya terus. Kita bukan akan baca matannya saja, kita akan baca syarahnya sekali yang dikarang oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala. Jadi yang tidak ada kitab dalam bahasa Arab, yang juga tidak boleh berbahasa Arab. Jadi tak perlu risau kerana kita cakap dalam bahasa Melayu. Kan? Jadi kita baca hak Arab, kemudian kita akan syarah dalam bahasa Melayu. Jadi jangan bimbang. Saya kata Allah kita Arab dah lah. Betul kita Arab tak payah mengaji. Yang itu jangan takut. Baik, sebab dalam syurga ni semua kita cakap Arab nanti. Baik. Jadi Al-Imam Nawawi Al-Jawi yang mensyarahkan kitab ini ma'ruf. Beliau nama beliau Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali An-Nawawi Abu Abdul Mu'ti Al-Jawi. Ini ulama besar yang lahir di Banten dan berbangsa Jawi kita. Kerana faqihan Syafi'iyah. Seorang yang faqih bermazhab Syafi'i dan aqama muddatan fi Misra. Beliau pernah tinggal berapa lama di Mesir. Sumantaqala ila Makkah Al-Mukarramah. Ila Makkah Al-Mukarramah. Kemudian beliau berpindah ke Makkah Al-Mukarramah. Dan di sanalah beliau wafat pada tahun 1315 Hijriah. Dan banyak mengarang kitab-kitab yang sangat bermanfaat untuk umat. Dan antara karangan beliau apa yang ada di tangan kita sekarang ni iaitu kitab Maraqi Al-Ubudiyah fi Syarhi Bidayatil Hidayah. Karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Tamam. Baik, jadi kita akan mula membaca kitab karangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Alhamdulillahi jalla wa 'ala ahmaduhu li jami'il ayadi wal ala wa ashkuruhu syukra man 'ufiya minal bala wa astaghfiruhu li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun 'alayya wa lil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilayhi min kulli ma'siyatin taubata 'abdin la yamliku li nafsihi huda ولا يستطيع أن يدفع عنها ضلالا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثلا وأشهد أن سيدنا محمدا نبيه ورسوله ذو المقام الأعلى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي اختص الله به فضائلا وعلى آله الذين آمنوا بالله ورسوله صدقوا بما تلا وأصحابه الذين فازوا بالاقتداء بالجهاد وغيره فنالوا الدرجات العلى. تمام. Ini muqaddimah al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. أما بعد فهذا شرح على بداية الهداية سميته مراقي العبودية. Ini adalah syarah yang saya syarahkan kepada Bidayatul Hidayah, kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, yang saya namakannya sebagai Maraqi Al-Ubudiyah. Jadi Maraqi Al-Ubudiyah arju bihi husula barakati Syekhil Musannif. Yang saya berharap moga-moga dapat mendapatkan barakahnya pengarang ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Cuba tengok pengarang mengarang kitab ini adalah untuk mendapatkan barokahnya pengarang. Masya-Allah. Jadi pensyarah kitab ini menghasilkan syarahan ini untuk mendapatkan barokahnya pengarang. Ajib, no? Ini orang panggil apa? Antara niatnya beliau pada waktu tersebut. Niat dalam mengarang ni dia ada apa ni orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah ni dipanggil maksad yang aridi ataupun yang zati? Yang zati sebenarnya kita
ataupun dipanggil al-gha'i, maksudnya yang hujung sekali niat kita adalah untuk mendapatkan fauz, mendapatkan kedudukan di sisi Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Dan jalan untuk sampai ke situ antaranya apa dia? Iaitu dengan cara kita mendekatkan diri kita dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Wa du'a talabatil ilmi mimman yantasif. Dan juga tujuan saya juga adalah untuk mendapatkan doa daripada penuntut ilmu. Masya-Allah. Ada dua niat yang telah disebut oleh Al-Imam Nawawi Al-Jawi. Yang pertama untuk dapatkan barakah pengarang. Yang kedua untuk mendapatkan doa bagi penuntut ilmu. Mimman yantasif, maksudnya yang mempunyai sifat yang insaf. Insaf ni maksudnya orang yang, insaf ni maksudnya macam mana? Kalau kata kita nak terjemah, insaf maksudnya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana kita nak terjemah insaf ni? Allahu akbar. Insaf ni maksudnya kita, macam mana? Sirah. Insaf. Maksudnya dia bersifat adil, bersifat tidak cepat untuk menghukum dan sebagainya gitu. Walaysa li fi hadha illa al-jam'u min kalamil ulama'i al-ajilla'i hasabi ma atla'ani Allah alaih. Dan tidaklah dalam kitab ini, melainkan kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, saya mengumpulkan balik daripada kalam-kalam para ulama ajilla yang agung, yang mana yang telah atla'ani Allah alaihi, yang Allah Ta'ala beri peluang untuk saya melihat kepada kalam-kalam mereka. Fa idza ra'aita fihi syai'an min al-qalali fa min wahmin sadara min su'i fahmi. Kalau ada berlaku kesilapan dalam kitab ini, kata Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, maka ini adalah daripada kesalahfahaman saya. Fal matlubu mimman 'alima dzalika an yuslihahu. Yang dituntut pada waktu itu, kalau kata dilihat kesilapan, maka dia islahkan, betulkan. Fa inna bida'ati minal ilmi wad dini muzjah. Kata dia, kerana ilmu saya sikit sangat. Ini tawaduk daripada pengarang. Al-Imam Nawawi Al-Jawi ini pun tawaduk. Beliau mufassir, beliau faqih, beliau muhaddis, beliau sufi. Banyak kitab karangan beliau, puluhan kitab yang beliau karang. Dan beliau sebut dengan perkataan begini adalah sebagai dalil inkisar, dan juga menunjukkan bahawa yang sahibul ilm adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa imani adhaful imani li naqsil yaqin. Dan imanku juga adalah iman yang paling kurang karena kurangnya keyakinanku. Ma'adhiqil waqti wa kasratil ahzan. Dan juga karena sempitnya waktu, banyaknya kesusahan dan juga kesedihan, menyebabkan saya akal fikiran saya tidak tertumpu. Itu maksud dia. Farahimallahu ra'an ra'a aiban fasatarah. Dan rahmatlah Allah Ta'ala kepada seseorang yang melihat aib, kemudian beliau menutup aib tersebut, tidak disebarkan, tidak diperbesarkan. Itu maksud Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullah. Ini tawaduk daripada beliau. Wa ilallah al-karimi amaddu akuffal ibtihal alla yaj'alahu hujjatan alayya yawma zuhuril ahwal. Jadi doa beliau, moga Allah Ta'ala menutup aib beliau, wa an yanfa'a bihi nafsi wa mithli minal juhal, dan moga kitab ini menjadi manfaat untukku dan juga seumpamaku di kalangan orang-orang yang jahil. Allah, innahu ta'ala ra'ufun jawadun yu'tin nawala wa ilaihi at-tafwidu wal i'timad wa huwa al-hadi ila sabilir rasyad. Amin amin ya rabbal alamin. Tamam. Sekarang kita masuk kepada muqaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhah wa nawwara darihahu. Amin. Kita sebenarnya nak baca kitab ni satu majlis setengah jam ya. Kita buat dah lajak ni. Macam mana tu? Jadi kita baca, sepatutnya saya duk cadang tu sehari kita baca dalam 15 muka surat. Nampak gaya ni macam boleh tahan ni ya. Kalau 15 muka surat 15 muka surat pada 15 line, nampak banyak tu kan. Kalau sebut 2 minggu ni boleh khatam kitab ni
Tapi kita cubalah tengoklah macam mana. Kalau kita baca hari ni kita baca 1 jam. Kita baca Qaridah pula. Jadi 2 kitab ni, 2 jam larat ke nak tunggu ni. Ya. Kita kalau duduk dalam kelas lain daripada duduk depan kamera ni. Depan kamera ni. Tambah hak duduk kat luar tu, hak duduk depan kamera tu. Hak duduk dekat rumah tu. Hak tu lagi lah. Yang pertama, hak kalau perempuan tudung tak pakai dah. Kan, tudung tak pakai. Hak lelaki pula dengan apa ni, kain pelikat baju tak pakai kadang-kadang. Pakai baju pagoda saja. Jadi kalau kita harapkan moga-moga semua dapat jaga adab walaupun di depan kamera. Maknanya dipakai dengan pakaian yang lengkap, pegang kitab, yang duduk menghadap elok-elok, berwudu dan menjaga adab dalam ilmu dan juga dalam majlis ilmu seperti mana kita berada di dalam majlis. Kerana live ni seakan-akan kita berada dalam majlis. Walaupun hakikatnya kita berbeza beberapa detik. Kalau saya bercakap ni terlewat sedikit dalam live dalam beberapa detik. Tapi tetap kita seolah-olah berada dalam majlis. Kerana itu sebahagian ulama mengiktibar kalau majlis tahdis, meriwayatkan hadis dalam live juga dianggap sebagai menyambung sanad tersebut. Jadi seolah-olah dianggap bahawa mereka berada. Basil mubashir ni maksudnya live ni adalah seperti berada dalam majlis. Itu perlu dijaga adabnya seperti dalam majlis. Faham? Kerana kita nak belajar kita adab sekarang ni. Kitab Al-Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah ni adalah kitab adab. Dalam tu ada ilmu tauhid, dalam tu ada ilmu fiqh dan pelbagai bidang dalam ilmu dalam kitab ini. Tamam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, Bismillahirrahmanirrahim, kalimatul basmalah arba'un. Kalimah bismillah ni kata Al-Imam Al-Ghazali ni ada 4. Basmalah ni dalam bahasa Arab dipanggil naht. Nahtul Arabi, maksudnya ringkasan. Jadi kalimah-kalimah yang ringkas. Contoh basmalah, ringkasan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, ringkasan kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Hay'alah, apa dia? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kan? Kan? Lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa dia lagi? Banyak lagi lah. Ya. Cuma ada satu apa ni, nahat yang paling panjang yang didengar daripada Imam Imam Ali. Al-Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ada disebut dalam kitab-kitab. Maka kita tak sebut di sini pada hari ini. Baik. Kata Al-Imam Nawawi Al-Jawi, kalimatul basmalah arba'un. Kalimat basmalah ni ada 4. Bismi yang pertama, Allahi yang kedua, Ar-Rahman yang ketiga, Ar-Rahim 4. Itu kata ulama, semua kebanyakan para masyayikh akan ketika mana mereka bahas kitab, biasanya mereka akan menulis tentang basmalah mengikut kepada bidang ilmu yang dikarang tersebut. Jadi kalau kitab tu kitab fiqh, maka yang disyarah pada waktu itu adalah fiqh. Bismillah dalam bentuk fikih. Kalau kitab tadi kitab tasawuf, bismillah disyarahkan dalam bentuk tasawuf. Kalau kitab tadi kitab nahu, bismillah disyarahkan dalam bentuk nahu. Kalau dan begitu seterusnya. Dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan bismillah kerana mengambil barakahnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan yang agung. Nanti kita akan tengok pula perbahasan Al-Imam Dardir dalam kitab beliau Qaridah. Dalam Qaridah perbahasan tentang basmalah nanti kita akan tengok. Sekarang ni perbahasan dalam basmalah dalam kitab Al-Imam Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Itu kalau seorang boleh buat bahas, dikumpulkan balik perbahasan bismillah saya daripada kitab-kitab yang pelbagai. Ini bismillah daripada kitab ni, bismillah daripada kitab ni. Allah, tak tahu berapa jilid tu. Kita akan keluar berkenaan dengan bismillah sahaja dan syarahannya mengikut perbezaan perbahasan. Al-Imam Nawawi Al-Jawi, kalau kata kita banyak membaca kitab beliau, syarahan beliau dalam kitab ini berbeza daripada kitab yang lain. Dia tak akan ulang balik. Ini dalil kepada ghariz, gharizatul ilm, luasnya ilmu beliau, besarnya pengetahuan beliau tentang perkara tersebut. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ada 4 kalimah. Fafiha, jadi apa antaranya? Isyaratun ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin 'ala syaitan. Jadi ini isyarat kepada
bantuan Allah Ta'ala kepada hambanya yang di kalangan muslimin daripada syaitan. Fa innahu qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Disebut 4 di sini. Maksudnya syaitan ni akan datang daripada baina aydihim wa min khalfihim, daripada depan, daripada belakang, wa an aymanihim, daripada kanan, wa an syama'ilihim, daripada kiri. Jadi ada 4 jalan. Nampak? Ini ada faedah penting. Katanya kenapa syaitan tak main daripada atas dan kenapa syaitan tak main daripada bawah? Dia main daripada depan, belakang, kiri, kanan, kiri. Kenapa? Kata Maulana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhu, kenapa syaitan disebut dalam Quran wa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata Maulana Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kerana dia tidak datang daripada atas, kerana daripada atas adalah tempat datangnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tak boleh datang daripada atas. Lepas tu dia main daripada depannya. Dan syaitan tak boleh main daripada bawah. Kenapa? Kerana bawah adalah tempat khudu', tempat khusyuk, tempat tawaduk, dan syaitan tak akan main daripada bawah. Kenapa? Kerana dia tidak tawaduk. Dan dia tak akan merendahkan diri dia. Lepas tu dia tak main daripada bawah. Dia main daripada depan, dia main daripada belakang, dia main daripada kanan, dia main daripada kiri. Ajib. Dan tu ayat ni disebut 4. Lepas tu bila mana kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan Bismillah ni ada 4 kalimat. Bismi, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Bismillah ini akan menunjukkan kepada bantuannya Allah kepada kita daripada syaitan, daripada keempat-empat sudut tersebut. Kerana atas dan bawah tidak perlu lagi, kerana di atas telah turunnya rahmat Allah Ta'ala, dan daripada bawah syaitan tak akan datang, kerana itu adalah tempat kerendahan hati. Maka siapa yang selalu merendahkan jiwanya, syaitan tidak akan mampu untuk mendekatinya pada waktu tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan perkara tadi. Jadi kerana itu kata Imam Nawawi, fa'atahumullahu ta'ala hadhil kalimati al-arba'a. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada mereka dengan hadhil kalimati al-arba'a, dengan 4 kalimah tersebut, iaitu bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi li'alla tadurrahum waswasatuh. Maka mereka tidak akan dimudaratkan dengan waswasah daripada syaitan, waswas daripada syaitan. Yang kedua, wa isyaratun ila anna ma'asiyal mu'minina fi arba'ati awjuh. Dan juga untuk menunjuk kepada kita bahawa maksiat golongan mukminin ini daripada 4 wajah. Daripada 4 keadaan. Apa dia? Fi sirri, yang pertama, fil alaniyah, yang pertama dalam bersendirian. Yang kedua, maksiat secara terang-terangan. Yang ketiga, wal lail wan nahar, pada malam dan siang. Nah, fa'atahum hadhihi liyaghfiraha lahum biha. Maka diberikan oleh Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim tadi untuk diampunkan dosa mereka pada siang malam dan pada waktu bersendirian dan juga pada waktu secara terang-terangan. Ini adalah rahmatnya Allah kepada kita semua. Summa, kata Syekh Nawawi, inna ma'anil hurufi, dan segi makna huruf pula. Ajib Syekh Nawawi ni, kalau kita buka semua kitab-kitab dia, kalau kita boleh buka sekarang ni, kita tak buka lah sebab lagi panjang. Kalau kita buka, kita akan tengok perbahasan yang berbeza-beza pada semua kita. Dalam Murah Labid, dalam tafsir beliau berbeza. Dalam syarah beliau kepada Kasifatus Saja berbeza. Syarah kepada Safinatul Najah berbeza bahasannya. Masya-Allah, ajib. Apa makna huruf bagi Bismillahirrahmanirrahim? Annal ba', kata beliau, bara'atullahi li ahli sa'adah. Ba' maknanya bara'atullah li ahli sa'adah. Jadi Allah Ta'ala melepaskan ahli sa'adah ini daripada siksaan Allah Ta'ala. Tu ba' tu. Wasin, bis, sin tadi, sitrullahi ala ahli jahalah. Atau satrullah, satrullah ala ahli jahalah. Maksudnya penutupan. Allah Ta'ala menutup aib bagi orang-orang yang jahil. Wal mim, bismi, mim, mahabbatuhu li ahli Islam, kecintaan Allah kepada ahli Islam.
Wal alif ilfatuh, maksudnya kelembutan Allah. Wal lam latafatuh, juga kehalusan, kelembutan Allah Ta'ala. Wal ha hidayatuh, ha hidayah Allah Ta'ala. Wal ra ridwanuhu ala sabiqin wa taibin, rahmat Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sabiqin, dan juga rahmat Allah Ta'ala, ridha Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertaubat. Wal ha hilmuhu ala al-muznibin, ha pula huruf ha, ar-rahman, ha tu bermaksud kelembutan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala kepada muznibin. Wal mim minnatuhu ala al-mu'minin. Wal nun nurul ma'rifati fid dunya wa nurut ta'ati fil uqba fa'atahuma li'ibadihi al-muttaqin. Jadi nun tadi adalah cahayanya ma'rifah di dunia dan nur ketaatan pada akhirat nanti yang Allah Ta'ala berikan kedua-dua ni kepada ibadihil muttaqin, pada hamba-hambanya yang bertakwa. Wal ya maknanya yadullah ay hifzuhu ala ahli Islam. Yadullah maksudnya dengan maksud penjagaan Allah terhadap ahli Islam. Itu maksudnya. Baik, kita terus masuk kepada perbahasan. Qala Syekhul Imam ayil muqtada bih. Apa makna al-imam? Al-imam di sini adalah muqtada bih, yang diikuti. Yang telah berkata Syekh al-imam, iaitu yang diikuti padanya. Al-alimul allamatu. Al-alimu al-allamah. Allamah maksudnya apa dia? Al-alimu jiddan, yang sangat alim. Fal ha'u lil mubalaghah. Jadi hak di situ mubalaghah, maksudnya allamah. Kenapa kita tak sebut ta? Kerana sebutannya ha. Faham? Dengan hak mubalaghah. Kita tak bagi tak mubalaghah dengan allamah. Kita tak bagi allamat. Kita sebut allamah. Betul dia panggil hak mubalaghah. Faham? Nanti sebagai ulama lah, ini bukan hak mubalaghah. Hak ni maksudnya untuk memindahkan daripada wasfiyah kepada ismiyah. Dan ini juga nau' minal mubalaghah. Apa? Kerana allam tadi dah mubalaghah. Itu kata masyayikh, tidak boleh mubalaghah bergabung dengan mubalaghah. Alam tadi dah mubalaghah. Faham? Tapi cuma syekh disebut di sini ala sabili tasahul. Saya nak tasahul kepada kita sebagai penuntut ilmu, maka saya sebut hak lil mubalaghah. Jadi untuk mubalaghah maksudnya sekadar tasahul kepada kita lah sebagai pemula. Faham? Jadi allamah maknanya ini yang sangat alim. Hujjatul Islami. Apa makna hujjatul Islam? Saya beritahu awal, kita akan baca syarah. Saya bukan apa ni, ceramah ni. Ini pengajian. Jadi bila pengajian ni, yang pertama kena ada kitab. Dan kalau dengar saja memang dia akan kata apa dia pula dah ustaz ni. Ni dia kena baca kitab. Kitab jadi kena ada dhabit sesuatu. Kita akan baca syarah kerana syarah ni sangat bermanfaat. Lepas tu kalau saya baca terus yang di atas, boleh untuk kita khatam dalam masa seminggu ni, 2 minggu ni. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan tertinggal banyak dia punya syarahan dia yang di bawah yang penting-penting. Apa? Baik, tak apa. Kita baca setakat kita mampu, yang kita boleh khatam. Kalau kita boleh baca sampai setakat mana yang kita boleh baca, kita bacalah. Yang kalau kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kata tak sempat khatam dalam masa 2 minggu ni, maka nanti kita sambung lagi nanti insya-Allah pada masa akan datang. Baik. Hujjatul Islam, fal hujjatu man ahata bi aktsara as-sunnati wa lam yafuthu minha illa yasir. Makna hujjatul Islam, hujjah di sini adalah gelaran. Gelar yang diberikan kepada ulama yang menguasai ilmu hadis. Yang dalam ini disebut, dia kata ahata bi aktsara sunnah. Maksudnya beliau mengetahui kebanyakannya tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yafuthu yani lam yafuthu al-hadis minha. Lam yafuthu kembali kepada man. Lam yafuthu tamam minha yani min aktsari sunnah tadi illa al-yasir. Atau min as-sunnah illa al-yasir. Jadi dia tidak terlepas daripadanya melainkan sedikit sangat saja. Kebanyakan hadis diketahui oleh beliau. Ini maksud hujjah. So tu ada orang kata Imam Ghazali tak reti hadis. Ini ajib.
Jadi Imam Ghazali tak reti hadis dan digelar dengan Hujjatul Islam. Nah. Dan satu-satunya gelar yang digelar dengan sebutan Hujjatul Islam, kalau kata disebut dengan Hujjatul Islam, maka orang terus letakkan dalam otak kita kembali terus kepada Imam Ghazali. Maksudnya kita punya zihin kita akan terus, otak kita ni akan terus kembali kepada siapa? Digambarkan Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Tak ada orang lain. Faham? Manakala Al-Hafiz kata Syekh Nawawi, fahuwa man ahata bi mi'ati alfi hadithin. Orang yang menguasai lebih kurang 100,000 hadis. Sanadan wa matna. Sanad dan matannya. Wal hakimu, dan manakala istilah hakim pula, man ahata bi 3,000 hadis. Ya. Manakala hakim pula yang mengetahui lebih kurang dalam, ini mungkin 3,000 dia tulis itu. Ya. 3,000 hadis. Ini 3,000 hadis. Tamam. Wa barakatul anami. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allamatu Hujjatul Islami. Barakatul anami. Apa barakatul anam? Iaitu Zainuddin. Nah, barakatul anam maksudnya berkat kepada umat. Nah, Zainuddin ini gelarannya pula. Abu Hamid Muhammadu ibnu Muhammadi ibni Muhammadi wulida radhiyallahu anhu bitus sanata 50 wa 400 wa tuwfiya biha sabihata yawmal itsnain rabi'a 10 jamadi al-akhirah sanata 55 fakana umruhu 55 sanah. Jadi ini yang saya dah terangkan pada awal pengajian kita tentang kehidupan Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali lahir pada 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Pada umur beliau 55 tahun. Betul? Sangat muda, tapi meninggalkan kesan yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghazali bitakhfifi zai nisbatan ila Ghazalah. Jadi ditakhfifkan zai tadi, iaitu Ghazali. Bukan seperti yang disebut oleh Ibnu Khallikan dengan Ghazali. Ghazali maksudnya nisbah kepada Ghazalah, qaryatun min Quratus. Ini salah satu kampung di Tus. Tamam? At-Tusiyu bi dhammi ta nisbatan ila Tus. Dan ini gelar kepada Imam Ghazali daripada kampungnya. Baldatun min a'mali Naisabur. Satu negeri daripada jajahan di bawah Naisabur. Tamam? Qaddasallahu ruhah. Wa nawwara darihahu ay qabrahu. Amin ay istajib ya Allah. Jadi moga Allah Ta'ala memberikan penyucian kepada jiwa Al-Imam Al-Ghazali dan dicerahkan, diberikan cahaya kubur Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Amin ay istajib ya Allah. Amin istajib ya Allah. Ini isim fi'il amr. Alhamdulillah ay kullu hamdin lillah. Jadi kita baca dia punya muqaddimah dulu. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi. Ini kita baca hari ini muqaddimah dulu. Sampai muqaddimah, khatam muqaddimah. Dan kita akan baca kitab Qaridah Al-Bahiyah. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Ay kullu hamdin lillah. Jadi Al-Imam Nawawi menterjemahkan alif lam pada ini adalah dengan maksud alif lam lil istighraq, dengan makna kull. Kullu hamdin lillah. Ini segala puji adalah baginya Allah. Kullu hamdin. Anda nak tahu alif lam lil istighraq, maknanya kita boleh buang alif lam tadi, kita ganti dengan kull. Maksudnya kullu, maksudnya keseluruhan. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamidi allati dzakaraha malaikatul arsy. Jadi termasuk di dalam puji ini, bila masukkan kullu hamdin lillah, apa makna kullu hamdin lillah? Maka termasuk di dalamnya segala puji daripada malaikat yang menjaga arasy, wal kursi, wasukkanu atbaqis samawat. Maksudnya kullu hamdin, daripada makhluk yang berada di setiap tabaqah langit, setiap lapisan langit tadi, kesemua puji tadi kembali kepada Allah. Wa jami'ul mahamidi, dan keseluruhan pujian allati zakaraha jami'ul anbiya, yang mana disebut oleh keseluruhan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, min Adama ila Muhammadin
alaihi wassalatu wassalam, wa jami'ul mahamidi, juga seluruh para anbiya daripada zaman Sayyidina Adam alaihi salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga wa jami'ul mahamidi allati dzakaraha jami'ul awliya'i wal ulama, dan kebanyakan dan keseluruhan pujian yang disebutkan oleh para awliya dan para ulama, dan juga jami'ul khalqi yang disebut oleh keseluruhan makhluk, kesemuanya kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Haqqa hamdihi ay a'ammahu wa anhahu bil ijmal wa amma bitafsil fayu'jizul khalqu minhu anhu. Jadi alhamdulillahi haqqa hamdi, segala puji dengan sebenar pujian. Baik, sebenar pujian ni macam mana maksudnya? Kata Syekh Nawawi Jawi, dimasukkan sini adalah a'ammahu wa anhahu bil ijmal. Maksudnya dengan sebenar pujian secara ijmal, secara umum segitu. Secara tafsil tidak ada siapa pun yang mampu untuk nak memuji Allah Ta'ala secara terperinci. Dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni, kita nak puji Allah Ta'ala dengan segala nikmat, tak mampu itu. Lepas tu Sayyidina Rasul SAW keluar daripada tandas, Nabi akan sebut ghufranak. Doa Nabi, ghufranak, ghufranak, ghufranak. Pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah, pengampunanmu ya Allah. Apa makna dia? Ada sebagian ulama mengatakan ketika di dalam tandas ataupun di dalam tempat buang air, ketika tersebut Nabi tidak boleh untuk berzikir. Kerana terhalang, kerana itu bukan tempat untuk zikir. Maka ketika terhalang zikir tersebut menyebabkan nikmatnya seorang tadi boleh buang air. Ini nikmat besar. Maka nak keluar daripada tandas tadi, waktu kita nak buang air, waktu keluar saja najis kita tadi, itu nikmat. Kalau dihalang najis kita daripada keluar, ini balak. Kalau air kencing kita dihalang untuk keluar, ni penyakit. Kalau berak kita tak boleh nak keluarkan daripada usus kita, ni sakit. Maka ketika boleh keluar najis tersebut, mampu tak kita ucap alhamdulillah? Kalau kita nak ucap bukan tempat dia. Maka kalau tu kata para ulama, ketika Rasulullah keluar daripada tempat buang air, Nabi akan sebut ghufrana, pengampunanmu ya Allah, kerana aku tidak mampu untuk lafazkan syukur pada waktu tersebut. Sebahagian ulama lagi kata tak, kerana Nabi bersyukur pada waktu itu. Nabi masih berzikir pada waktu itu. Maka Nabi memohon ampun kepada Allah kerana telah berzikir pada tempat yang tak patutnya zikir. Tapi Nabi berzikir dalam hati lah. Maksudnya gitu. Faham lah? Lepas tu kalau kita nak sebut, kita nak bersyukur dengan Allah pada haqqa hamdihi, nak puji Allah dengan sebenar pujian, dengan semua nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak mampu kita. Faham? Baik. Sekarang, dan kemudian, wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi wa abdihi. Dan selawat dan salam ke atas sebaik ciptaan Allah, iaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulihi, iaitu rasulnya ila kafatil khalqihi, ila kafatil khalq, yang diutus kepada seluruh makhluk, wa abdihi sahibil manaqib, dan juga hambanya yang mempunyai manaqib yang agung, wa qad nazama ba'daha ba'duhum min bahril basit biqaulihi. Dan sebahagian ulama telah menazamkan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'duhum min bahril basit, sebahagiannya daripada bahril basit. Ni kalau kita nak baca, wa qad nazama ba'duhum ba'daha, maksudnya gitu. Ha tu kembali kepada manaqib. Wa qad nazama ba'daha, yakni ba'dal manaqib, ba'duhum yakni ba'dul ulama lah maksudnya itu. Jadi khabar, jadi fa'il kepada nazama. Wa qad nazama ba'duhum ba'daha. Tamam. Daripada bahrul basit, apa kata pengarang ni? Lam yahtalim qattutaha mutlaqan abada. Ini dibaca dengan Maulaya salli wa sallim daiman abada, lam yahtalim qattutaha mutlaqan abada, wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani, min huddawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun macam mana? Zubabatun abadan fi jismihil hasani biqalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura atharu baulin minhu fi'alan, wa la yura atharu baulin minhu fi'alan, tak boleh fi'alani. Kata tak betul ini.
wala yura atharul bauli minhu. Tak boleh, dia akan jadi lari. Baik dah. Wala yura atharu baulin minhu alani. Tak ada fi. Wala yura atharu baulin minhu alani. Kan? Dalam fi itu tak ada tu ya. Tamam. Ya, kalau dengan bahasa tersebut kita boleh tahu baik tadi inkasar ataupun tidak. Dalam tu macam mana? Ada fi. Ada fi juga. Tamam. Tak apalah. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'isat wa la yara dhillahu fi asy-syamsi dhu fitani. Katifahu qad 'alata qauman idza jalasu 'inda al-wiladati sif ya dhal bi mukhtatani. هذه القصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسر راق ومن محني. Jangan baca min syarri narin. Min syarri nari wasur raqi wa min mihani. Gitu cara dia. Baik, lam yahtalim qattu ta ha mutlaqan abada. Sayyidina Taha alaihi salam salah satu manaqib beliau, Nabi tidak pernah ihtilam. Tidak pernah bermimpi. Ihtilam di sini dengan maksud mimpi basah. Nabi tidak pernah mimpi basah. Seperti kita. Kalau kita mimpi keluar air mani, Nabi tidak pernah keluar macam tu. Kerana ini mainan syaitan. Mutlaqan abada. Nabi tidak pernah mimpi mutlaqan. Maksudnya sejak daripada kecil. Lepas tu salah kalau ada orang kata Nabi ini sebelum diutus menjadi Rasul di Gua Hira tu, Nabi macam kita. Kita boleh balah dengan dia. Tak boleh gitu. Balah dengan dia buat apa? Ada pula boleh balah dengan Rasulullah SAW. Ni orang yang tak ada adab dengan Rasulullah. Baginda Nabi SAW adalah Nabi Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam AS menjadi Nabi. Sebelum Nabi Adam AS dilahirkan ke muka bumi. Bila ditanya kepada Sayyidina Rasul, mata kunta nabiyan ya Rasulullah, kata Nabi SAW, wa Adamu munjadilun fi tinati. Yani kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati. Aku menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih lagi berada dalam adunan lagi. Tak jadi orang lagi. Aku dah Nabi pada waktu tersebut. Baik, kalau ada orang kata, ya Nabi di dalam ilmunya Allah. Salah. Kalau kita kata Nabi dalam ilmu Allah, maksudnya kita seolah nak mengatakan bahawa kedudukan Nabi sama dengan yang lain. Kerana dalam tu Nabi Isa juga dalam ilmunya Allah akan jadi Nabi nanti. Nabi Adam juga akan jadi Nabi. Nabi Nuh akan jadi Nabi. Jadi apa tujuan Nabi sebut kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati. Dia soal tak ada faedah. Dan hasyalillah, kalam Nabi semuanya berfaedah. Maka sudah tentu kita maksudkan di sini, yang dimaksudkan dengan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinati, maknanya Nabi adalah Nabi pada segi hakikah. Sebelum dijadikan Nabi yang lain. Tengah live ni Mama ai. Ni masuk TV ni. Macam tu. Ni dengar ni orang cerita pasal Nabi ni. Ada. Pim ni. Ni. Sok gigi tu. Malu ke orang. Baik. Yang kedua apa dia? Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Dan Nabi tidak pernah menguap. Ni yang kedua. Comel dia punya matan ni. Nabi tidak pernah mimpi. Dan yang kedua, Nabi tidak pernah orang panggil apa? Menguap. Kerana menguap ini adalah daripada syaitan. Lalu kita menguap. Dan Nabi sangat benci dengan menguap. Lepas tu kata guru saya Syekh Abdul Aziz Syahawi, hafizahullah ta'ala, kata beliau, saya sangat suka dengan menguap. Dia kata. Lepas tu kalau nak menguap, kalau boleh tu akan tahan dengan mulut. Kalau menguap jadi macam tu. Boleh tahan dengan mulut. Hatta dalam solat. Dia akan tahan dengan mulut, jangan bagi sampai terbuka mulut. Dan Nabi tidak pernah menguap. Yang kedua, minhud dawabu falam taharub wa ma waqa'at. Zubabatun abadan fi jismihil hasani.
Binatang tidak pernah lari daripada Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, wa ma waqa'at zubabatun. Tak pernah lalat singgah pada tubuh Nabi yang mulia. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, hatta lalat tidak akan lalu di depan wajah Nabi SAW. Malu dengan Rasulullah. Biqalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Dan Nabi melihat seseorang di belakang Nabi seperti Nabi melihat daripada depan. Jadi pandangan kita ni, kalau kita dalam sains sebut ni monokular. Okay. Kan binokular. Binokular ke monokular? Saya tahu lah. Ada pandangan yang mencapah macam tu, ada pandangan yang lurus macam tu. Nabi kita Muhammad pandangannya begini. Kita macam ni. Kalau binatang sebahagiannya macam ni. Tapi ini kabur. Kita pun sini pun kabur. Tapi sini ini nampak jelas kan. Cuma masih lagi luah lagi. Faham? Tapi Nabi kita Muhammad pandangannya begini. Ada sebahagian dalam pandangan mengatakan bahawa Nabi ada mata batin yang berada di belakang. Yang boleh melihat di belakang. Seperti Nabi melihat di depan. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Ini boleh baca pula. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Boleh pula. Macam boleh baca pula. Tamam. Wala yura asaru baulin minhu fi'alan. Boleh baca pula. Minhu fi'alan. Baik. Dan tidak dilihat kesan kencing Nabi SAW. Maksud kalau Nabi kencing, tidak akan dilihat bekas tersebut. Jadi dimaksudkan sini adalah najis berat Nabi SAW. Kerana kencing Nabi pernah dilihat. Yang dimaksudkan ini mungkin dimaksudkan tadi adalah ghaid. Jadi apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Najis tidak pernah dilihat pada Rasulullah SAW. Dan kena tahu air kencing Nabi SAW adalah suci. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'isat. Hati Nabi tidak pernah tidur. Walaupun mata Nabi mengantuk. Wala yara dhillahu fi syamsi dhu fitan. Dan wala yara dhillahu fi syamsi. Dan Nabi tidak pernah dilihat bayangnya ketika berlalu di bawah cahaya matahari. Nabi tidak ada bayang. Ini juga disebut oleh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya beliau. Syarah kepada Syama'il Muhammadiyah, Mawahib Al-Laduniyah, dalam itu dia ada dibahaskan. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Dan Nabi kalau duduk bersama dengan seseorang, Nabi akan lebih tinggi. Ini juga manaqib antara khususiat Nabi. Indal wiladati sif ya dha bi mukhtatani. Dan Nabi juga ketika mana dilahirkan dalam keadaan ikhtitan. Maksudnya telah dikhatankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadil qasaisu fadhhatakun amina. Ini adalah khususiat Nabi. Hafallah khususiat ini, kamu akan mendapatkan keamanan min syarri narin, daripada jahatnya api neraka, wasurraqin wa min mihani, dan kamu daripada dikenakan dengan ujian. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi amma ba'du. Esok insya-Allah kita akan masuk fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu ala iqtibasil ilmi al-muzhiru min nafsihi sidqar raghbati ila akhirih. Esok insya-Allah kita akan sambung perbahasan kitab ini. Hari ini kita panjang sikit kerana mukaddimah kepada pengenalan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu.